وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى ولمشايخنا ومعلمينا جميع روحانيين وخصوصا إلى مسلم هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kurnia-Nya atas kita, iaitu kurnia rahmah, kurnia kebaikan, kurnia kasih sayang, dan sekalian kurnia yang diimpikan oleh orang-orang saleh. Di malam ni tuan-tuan, kita sambung pembacaan kitab hikam kita ni tadi, matan yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: Iza fataha laka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha wa in qalla amaluka. Apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan satu jalan bagimu untuk mengenali segala namanya, sifatnya dan tegahannya pada kehendakmu, dan mengenalkan engkau pada sifat qudrah dan qaharnya, maka tiada mengapa besertanya walaupun amalan kamu masih sedikit. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak membukakan akan jalan makrifah atas kita, jalan mengenal Allah, walaupun tatkala itu amalan kita ini sedikit. Kerana apa tuan-tuan? Kerana makrifah ini kurnia. Makrifah ini kurnia. Begitu juga keadaannya seseorang yang kufur kepada Allah, lalu untuk berada di dalam Islam. Seorang yang kafir lalu dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Islam. Ini juga kurnia. Jika mana tidak ada kurnia Allah, tidak ada kehendak Allah, maka seseorang itu tidak beroleh iman dan Islam. Ini ada disebut oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi man ahbabta,
tidak boleh memberi hidayah siapa-siapa yang kau kasih. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala yang memberi hidayah pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Begitu juga akan kurnia makrifah ini. Untuk kita mengenal Allah. Bagaimana nak mengenal Allah? Pasti melalui mengenal akan sifatnya, af'alnya. Untuk kita mengenal akan dirinya, iaitu zat Allah. Kita kena kenal sifat Allah, af'al Allah. Walaupun tatkala itu kita ini masih berada di dalam amalan yang sedikit. Maka kurnia Allah, Allah tidak memilih siapa pun kita. Maka tatkala seseorang ini dikurniakan makrifah, pada ketika itu amalannya masih sedikit. Apa akibah orang yang dikurniakan makrifah? Lalu akibat daripada seseorang ini dikurniakan mengenal Allah, bertambah amalannya. Tatkala ia menerima anugerah makrifah, pada ketika itu amalannya masih sedikit. Sebab itu adalah kurnia Allah. Lalu Allah memilih akan hambanya itu walaupun keadaan dia masih dalam keadaan sedikit beramal. Jadi apa yang perlu kita ambil dari matan ini, tuan-tuan? Iaitu harapan. Walaupun aku ni tak bagus, kita bukan orang bagus, tuan-tuan. Amal kita bukan banyak, kebaikan kita tidak banyak, tetapi kita sangat berharap. Inilah sifat hamba Allah. Tetapi dalam keadaan hal kita amalan tak banyak, kemudian kita tahu kita memang tak bagus, maksiat kita banyak, tetapi langsung kita tidak mengharap. Inilah satu perkara yang dikatakan seseorang yang di dalam keadaan yang sentiasa lalai. Jadi walaupun kita tahu kita siapa, tetapi kita sentiasa mengharap agar kita ni dikurniakan makrifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalam ulama, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasaduhu. Siapa yang kenal dirinya, lalu dia kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasa dirinya. Macam mana nak difaham kalam ini? Seseorang yang nak mengenal Allah, nak tahu pasal Allah, dia kena tahu siapa diri dia. Selagi dia tak sedar yang dia hamba, dia tidak akan kenal akan Tuannya. Jika dia masih tak kenal kedudukan diri dia, kita masih lagi tak sedar kita siapa. Itu yang kita selalu rasa, aku ada kuat, aku ada ini, aku ada ini. Lalu tatkala itu kita mula angkuh dengan apa yang ada pada kita. Ketika kita mengenal diri kita, siapa aku sebenarnya? Tengok balik, jangan lalai. Bila kita tidak lalai, kita sentiasa mengenal diri kita ini. Oh, aku ni hamba Allah. Hebat manalah aku? Aku tetap berkehendakkan pertolongan dari Tuanku. Siapa dia? Allah. Ketika seseorang itu mula dianugerahkan man arafa rabbahu, dia mula dikurniakan mengenal Tuhannya, fasadal jasaduhu, binasa, dirinya itu binasa. Apa yang dimaksudkan dengan diri yang binasa?
ketika itu baru dia sedar tentang satu kalimah yang saya selalu sebut dalam kuliah di Masjid Bangor Peradung ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita faham la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kita ada apa? Kita tak ada apa-apa. Sebab kita faham akan makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika itu, seseorang yang dia faham dan dia kenal, dia tak ada daya dan upaya. Tuan-tuan, macam mana keadaan seseorang yang keadaan dia tak ada daya dan upaya? Tinggi tak harap dia, tuan-tuan? Tinggi. Harapan dia supaya diberi pertolongan. Ini orang yang dia faham diri dia. Tatkala itu dia sentiasa mengharap. Dia sentiasa rasa, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ini yang dalam beberapa hari kuliah saya sebut tentang perkataan kalimat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, akan Dikau kami sembah ya Allah. Menunjukkan tentang kesungguhan kita, azam kita nak buat baik dengan Allah. Tetapi perkara itu tidak mungkin terjadi. Sebab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kerja hamba supaya harap iyyaka na'budu itu terjadi, wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong dengan Allah supaya iyyaka na'budu ini diberi oleh Allah. Tetapi kadang-kala, bukan kadang-kala, selalu tuan-tuan, kita ingat kita boleh iyyaka na'budu tanpa wa iyyaka nasta'in. Kita rasa aku boleh buat ibadat tanpa pertolongan Allah. Aku boleh semayang tanpa pertolongan Allah. Aku boleh buat baik tanpa pertolongan Allah. Ini yang silap kita ketika kita bertuhankan diri kita. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita tahu. Kita rasa kita ada harta. Jika tidak ditolong Allah, nescaya tidak akan berlaku wa iyyaka nasta'in. Ini orang yang sedar diri, tuan-tuan. Orang yang kenal diri. Dia sedar diri dia. Dia kenal diri dia. Jadi kerja hamba ni apa? Bila dia sedar diri, dia kenal diri, datang kalimat yang di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kau tunjukkan aku. Sebab aku tak tahu. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sebab kita tak tahu. Nak buat baik jadi tak tahu. Kita rasa kita tak tahu. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat maghrib. Tahu tak? Kenapa tak boleh buat? Lepas sembahyang sunat isyak, selepas sembahyang fardu isyak, sembahyang sunat kenapa tak boleh buat? Sebab tak ditunjukkan. Hebat macam mana pun kita kena ihdinas siratal mustaqim. Inilah hamba Allah.
ketika kita mula kenal diri kita, tatkala itu kita mula kenal Allah. Hebat macam mana aku pun, kalau tidak ada rahmat Allah yang Allah kurniakan kepada aku, nescaya tidak akan berlakunya kebaikan atasku. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Kerana wujud amalanmu itu bukan dari sebab dan ikhtiarmu. Terjadinya amalan kita ini, amal baik kita, bukan daripada sebab kuat kita, sebab bagus kita, sebab tahu kita. Terjadi semua perkara kebaikan sebab hidayah dan taufik Allah. Macam mana, tuan-tuan? Kalau kita kata kita tahu, kita kuat, masa muda-muda dulu kita pergi mana? Waktu sekarang ni lah, masa muda-muda dulu kita pergi mana? Kalau kita kata kita kuat, kita tahu. Itu yang saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan. Terima kasih ya Allah. Sebab Allah sayang kita. Ketika kita mula uzur, Allah pilih kita untuk berada dalam rumahnya. Ketika kita mula terkapai-kapai, Allah panggil untuk datang ke rumahnya. Tuan-tuan, kalau haji kan kita menziarahi akan Baitillah. Baitillah ni apa, tuan-tuan? Rumah Allah. Kalau masjid, rumah Allah. Jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam rumah Allah. Kenapa kita boleh pegang orang yang pergi haji adalah tetamu Allah? Orang yang masuk masjid bukan tetamu Allah. Selalu orang pegang macam tu. Baitillah, Kaabah ni kita panggil apa, tuan-tuan? Baitillah, Kaabah orang panggil Baitillahil Haram. Rumah masjid ini rumah Allah. Walaupun kita kuat, walaupun kita berada di tepi masjid, jika tidak dipanggil, diberikan hidayah oleh Allah, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tuan-tuan. Ini kalimat tu zikir talbiyah haji kan, umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila kita dipanggil ke dalam rumah Allah, menjadi tetamu Allah, kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah. La syarika lak. Ini dia sebenarnya. Bukan sebab kita ada masa lapang kita boleh berada dalam rumah Allah. Dulu masa lapang kita buat apa, tuan-tuan? Masa dulu kita lapang, kita buat apa? Ini hamba Allah. Ini hebatnya makrifah. Ini hebatnya mengenal Allah. Mula dicampakkan dalam hati kita cahaya makrifah. Makin kenal, makin kenal. Bila makin kenal, makin dekat. Bila makin dekat, datangnya makin kasih. Bila makin kasih, saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan kenal orang ni. Tak kala tuan-tuan mula kenal dia, tuan-tuan mula sayang. Bila tuan-tuan dah mula sayang, makin jauh ke makin dekat? Makin dekat. Ketika tuan-tuan mula makin dekat, apa yang berlaku, tuan-tuan?
Tuan-tuan akan kurniakan kepada dia barang yang tuan-tuan suka. Kan tak? Tuan-tuan bagi jam kat dia, tuan-tuan suka, tuan-tuan bagi kain kat dia, tuan-tuan bagi hadiah kat dia. Itu kalau orang. Jika Allah, benda apa yang dikurniakan pada kekasih Allah? Lailatul Qadar. Apa yang dikurniakan pada kekasih Allah? Khusyuk dalam salat. Apa yang dikurniakan kepada kekasih Allah? Apa dia tuan-tuan? Mimpi jumpa kekasih-kekasihnya. Jadi kita tanya, kenapa aku tak dapat benda ni lagi? Jawapannya pada kita, tuan-tuan. Jawapannya pada kita. Allah bagi aku rezeki, orang kafir pun Allah bagi rezeki. Allah bagi kenderaan pada kita dan orang kafir pun Allah bagi kenderaan. Allah bagi rumah pada kita, orang kafir pun Allah bagi rumah. Tuan-tuan, satu hari ada hamba Allah mesej saya. Kalau seingat saya lah, dia cakap apa? Dia kata, Ustaz, saya pernah dengar Ustaz kisahkan, zaman muda Ustaz dulu, Ustaz dengar azan pada pukul 3 pagi. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dekat masjid ni. Zaman saya muda dulu, tuan-tuan, saya dengar azan pukul 3 pagi dan saya tak kenal. Tahun tu tahun 80-an. Bila saya bangun, saya tengok jam, dia kata pukul 3 pagi, azan apa ni? Masa tu saya tinggal di Damansara Utama, tuan-tuan. Damansara Utama. Saya bangun pukul 3, saya dengar azan. Saya dengar azan. Saya kata ni mimpi kot. Saya baring lagi, tuan-tuan. 3:30 pagi, saya dengar sekali lagi azan yang sama. Langsung saya bangun dan pada saat itu saya tak tahu datang mana air mata saya, tuan-tuan. Saya menangis, tuan-tuan, macam budak kecil. Saya kata, ya Allah, jauhnya aku dengan kau saat ini rupanya. Kuala Lumpur, tuan-tuan, tak ada azan 2 kali. Kalau subuh, azan subuh ya. Dan saya tak pernah dengar suara azan ni. Suara azan ni saya tak pernah dengar. Sewaktu Allah pilih saya dan rezekikan pada saya, untuk menuju ke Tanah Suci pada tahun 1993. Masa tu Haji Akbar, tuan-tuan. Waktu saya jejakkan kaki di Madinatul Munawwarah, waktu tu Zuhur kalau tak silap saya. Saya dengar azan di Masjid Nabawi. Ketika saya mula melangkah nak masuk Masjid Nabawi, saya dengar azan. Berhenti langkah saya, tuan-tuan. Saya berhenti dan saya terpegun. Tatkala itu saya menangis sekali lagi. Saya kata, ya Allah, azan yang aku dengar berapa tahun yang lalu, rupanya azan di Madinatul Munawwarah. Dan orang yang mesej saya ni, dia kata, apa Ustaz? Saya dulunya kafir. Peristiwa dan apa yang terjadi pada Ustaz, terjadi pada saya, Ustaz. Tatkala saya masih belum Islam, saya terdengar azan Ustaz pada waktu pagi, dia kata. Dan tidak beberapa lama selepas itu saya memeluk Islam, Ustaz, dengan sebab saya mendengar azan tersebut. Tuan-tuan, jika Allah nak menunjukkan kepada kita dan nak memberi peringatan kepada kita, lalu dia akan ingatkan kita.
walaupun siapa kita pada ketika itu, sejahat manalah kita pada ketika itu, jika mana kita hendak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, ia tetap berlaku. Tetapi jika mana Allah tidak menghendaki kita, walaupun kita hebat dan kita tahu segala-galanya, tetap tidak dianugerahkan oleh Allah dan diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Tatkala kita ini tidak berada di dalam hidayah dan taufik Allah. Sebab apa? Sebab kita rasa kita bagus. Aku pandai, aku ahli masjid, aku banyak amal salat. Tatkala itu kita mula berada dalam kesesatan. Kerana apa? Kenapa kita sesat? Sebab kita lupa yang memberi amal saleh itu Allah. Kita takkan mampu masuk ke masjid jika tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Kita takkan mampu untuk berada dalam majlis ilmu jika kita tidak dipilih oleh Allah. Hatta orang yang telah berada dalam majlis ilmu sekalipun, kadang-kala hidayah untuk dia beramal tidak diberikan oleh Allah. Maka dia akan asyik untuk menghimpun ilmu dan terus menghimpun ilmu, sehinggalah dia terlupa akan apa yang dituntut oleh Allah atasnya. Apa Allah tuntut kat kita, tuan-tuan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan mereka ini semuanya berbuat ibadah kepada Allah. Bukan himpun ilmu, tuan-tuan, tak. Tapi nak buat ibadah kena ada ilmu. Ketika kita mula himpun, kita tak dapat menghasilkan dan dikurniakan akan ibadah. Lalu Allah sebut dalam Quran pula, masalul lazina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah kata orang yang ada ilmu tapi dia tak menanggung ilmunya, macam mana keldai yang menanggung kitab. Allah letakkan kita seperti mana seekor keldai. Hina, tuan-tuan, keldai ni. Kita rasa kita hebat, rupanya pada pandangan Allah kita seperti seekor himar. Kita rasa kita bagus, rupanya pada pandangan Allah kita seperti seekor himar, seekor keldai. Kita rasa kita hebat, rupanya pada pandangan Allah kita seperti seekor binatang. Tuan-tuan, kalau orang panggil kita binatang, marah tak? Oh, nate lah. Marah tak, tuan-tuan? Nate sek-sek ni kita. Marah tak? Marah, tuan-tuan. Tak? Tiba kita cakap-cakap orang panggil nate mu ni. Oh, marah, tuan-tuan. Rupanya kalau kita ada ilmu, tak mau beramal, Allah sebut dalam Quran himar kita, binatang kita. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi binatang pada sisi Allah ataupun nak jadi hamba Allah yang di kalangan manusia yang menjadi hamba Allah ataupun manusia yang menjadi binatang pada sisi Allah. Maka kita pilih. Kerana pilihan itu diberi oleh Allah. Kita ada ilmu tak, tuan-tuan? Kalau kita bergaduh sesama Islam sehingga putus silaturahim, keluar dari rahmat Allah. Kalau binatang dia tahu tak, tuan-tuan?
Dia gaduh sama-sama dia. Dia tahu tak hukum tu? Tak tahu. Mudah kan? Allah memberi kita perumpamaan, misal yang cukup mudah untuk kita faham. Sebab itu bila kita mula kenal Allah pada ketika itu, maka kita akan dikurniakan rasa khasyah dalam hati. Makin takut dengan Allah. Sebab itu perbezaan seseorang yang takut dengan makhluk, dia akan semakin jauh. Tetapi orang yang semakin takut dengan Allah, dia akan semakin takarrub, semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Engkau hendaklah mensyukuri apa yang dikurniakan kepadamu. Kerana mengenal Allah itu adalah kesudahan yang dituntut. Ketika Allah mula telah mengkurniakan kepada kita mengenal Allah, jadi hamba syukur. Syukur atas kurnia. Jadi akibat daripada syukur apa tuan-tuan? Bertambah buat baik. Jika kita pegang orang yang mengenal Allah tak payah ibadah, salah. Tak payah semayang, salah. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, Iblis ni kenal Allah tak? Iblis kenal Allah tak? Kenal. Ada dalam Quran kan? Kan ada dalam Quran. Tapi Iblis dia tak salat selepas dia dilaknat, ditukar nama dari Azazil kepada Iblis. Langsung dia tinggal salat dan dia ajak orang pula jangan semayang. Jika kita mengenal Allah lalu kita meninggalkan syariat, tatkala itu inilah jalan Iblis laknatullah. Seseorang yang mengenal Allah lalu bertambah dekatnya dengan Allah, Allah, inilah jalan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia tuan-tuan? Nabi lepas peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bertambah dekat dengan Allah dengan dikurniakan salat. Setelah menghadap hadrah Allah, Nabi makin dekat dengan Allah. Nabi makin rindu dengan Allah. Nabi makin kasih dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Beza kan? Beza. Hadis sebab itu, jalan ini terlalu mudah dengan kita mengikut apa yang telah disiapkan oleh Allah dan Rasul. Mudah. Kita marah-marah ni Allah suka ke Allah sayang? Macam mana Zaki? Marah-marah ni Allah suka ke Allah sayang? Ketika Allah marah, kita buat juga. Kita tahu tak? Kalau kita marah pada perkara yang tak diluluskan oleh syarak, Allah marah. Kenapa kita buat apa yang Allah marah? Kita tahu kan, marah-marah tanpa sebab, orang letak motor dekat-dekat marah. Nampak tak? Orang tu beli barang beratur lambat, kita marah. Marah tu diluluskan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak atau tidak? Tidak. Kan? Ketika kita buat benda yang Allah sendiri tak suka, agak-agak macam mana? Tuan-tuan, kita rasa kita bagus dah? Kita hebat tak? Sebab kita masih buat benda yang Allah marah. Kita semayang, memang kita tak tinggal semayang sebab kita takut neraka. Kalau tak ada neraka, kita pun tinggal semayang.
Tak? Sebab apa contohnya? Sebab kita boleh semayang isyak, kita tak nak semayang sunat isyak. Jadi tandanya kita semayang isyak sebab kita takut masuk neraka. Kita tak buat semayang sunat isyak sebab kalau tak buat, tak ada apa-apa. Rupanya dalam hadis qudsi, orang yang makin banyak melakukan ibadah sunat, merekalah orang yang dipilih untuk Allahu, untuk menjadi kekasih Allah. Rupanya bukan yang wajib, tuan-tuan. Sebab Allah tahu dah engkau buat ni sebab engkau takut neraka aku. Kalau aku tak berikan habuan neraka, nescaya kau tak laksanakan yang 5 waktu ni. Contohnya apa? Contohnya sebab kita tak ambil berat tentang ibadat yang sunat. Sehingga kan Allah menyatakan dalam hadis qudsi, melaksanakan ibadat yang sunat ini, tanda mereka ini orang yang kasih kepada Allah. Rupanya tuan-tuan, kita ni sebenarnya masih jauh lagi dengan Allah. Kita masih tak dikasih oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita nak balik cepat, kita kejar apa tuan-tuan? Kita kejar kedai kopi. Kedai kopi ni Allah ke dunia? Jadi kita dah tahu kasih kita kan? Rupanya kita tak kasih Allah, kita kasih Jadi kalau kita sendiri yang buat, menunjukkan yang kita kasih dunia. Tuan-tuan, Nabi sebut pula akibat orang kasih dunia, mati dia susah. Jika kita memilih habuan yang telah disiapkan oleh Allah, silakan. Kalau engkau kasih aku, matinya senang. Kalau engkau kasih dunia, matinya susah. Pusing-pusing cerita ni tuan-tuan, akhirnya pergi ke ujung juga. Ujungnya apa? Akhirat. Mengaji kitab rendah ke, mengaji kitab tinggi ke, ujung dia akhirat. Apabila seorang hamba itu dihadapkan kepada setengah asbabnya, maka dibukakan baginya jalan mengenalinya. Ada orang yang mengenali Allah, lalu dibukakan beberapa sebab dengan mengenali Allah. Ada orang dengan sebab ilmu, ada orang dengan sebab ibadat, ada orang dengan sebab bala. Tapi kalau datang bala, datang ilmu, datang apa, tak jadi kesan dekat kita, jadi kita ni bagus ke tak bagus? Datang bala COVID-19. Lepas COVID-19 datang Omicron. Lepas datang Omicron datang Delta Cron. Datang balak, tak ada apa kita. Tak ada langsung memberi bekas. Datang ilmu, tak ada beri bekas. Jadi kita ni, macam mana sebenarnya aku ni pada sisi Allah? Yang ni kita kena fikir diri kita, tuan-tuan. Jika di dalam dunia ini, aku pun macam ni, macam mana hidup aku di akhir? Itu je, tuan-tuan. Asbab apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita supaya kita lebih mengenal Allah. Itu aja, tuan-tuan. Tak susah pun. Dengan Allah tak susah. Yang susahnya dengan orang.
Baik. Dan dihadapkannya dalam keadaan tenang dan tetap di dalamnya. Ketika seseorang itu mula dianugerahkan mengenal Allah Rabbul Jalal, ketika itu keadaannya dikurniakan oleh Allah ketenangan. Hidup dia tenang. Dia makan macam orang lain, tuan-tuan, tapi dia tak sibuk macam orang lain, tenang. Dia ada kenderaan macam orang lain, tapi dia tak sibuk macam orang lain, tenang. Dia ada keluarga, tuan-tuan, dia tak macam orang lain, tenang. Sebab apa? Sebab apabila Allahu telah mengkurniakan kepada dia ma'rifah, ketika itu dikurniakan kepada dia sakinah. Itu dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab orang ni dia selalu balikkan kepada Allah. Ya Allah, rupanya apa yang ada kat aku ni kau punya punya. Bukan aku punya pun. Ilmu yang kau bagi dekat aku ni sikit sangat engkau punya. Bila-bila masa engkau boleh ambil. Harta yang ada pada aku ni engkau punya, ya Allah. Bila masa engkau boleh ambil. Aku sayang kau punya pun, apa gunanya? Badan yang kau bagi ni kau punya. Satu masa ambil balik. Bila dia ambil, dia simpan. Betul tak? Dia dah ambil balik, dia simpan. Jadi Allah bagi kita pinjam supaya kita gunakan pada perkara yang Allah redha. Akal yang ada pada kita Allah bagi, Allah punya, tuan-tuan. Tapi ketika Allah bagi, kita tak guna untuk mengenal dia, untuk dekat dengan dia, tetapi kita gunakan seluruhnya untuk perkara yang selain dia. Hari ini kita fikir apa, tuan-tuan? Orang berniaga, dia akan fikir macam mana berniaga, macam mana nak bagi tambah duit. Ni orang berniaga. Kenapa orang tak datang kedai aku? Ini mesti ada sihir ni. Tak? Selalu orang berniaga macam tu kan? Ni mesti orang buat. Sebab dia pandang pada situ. Dia tidak pandang kepada Allah yang mentakdirkan segala perkara. Kau berniagalah. Yang majukan berniaga tu bukan kau, Allah. Saya masjid lain saya tak pernah cerita, tuan-tuan. Saya cerita dengan tuan-tuan. Kalau orang cakap, saya tahun lepas, sebulan saya batuk darah, tuan-tuan. Sebulan. Saya batuk je keluar darah. Batuk je keluar darah. Sebulan. Saya tak demam, saya tak apa. Saya tak ada batuk. Batuk koh-koh. Kalau batuk koh-koh, orang panggil batuk kering, betul tak? Tak ada apa, saya sihat, tuan-tuan, sihat. Tiap kali saya batuk, keluar darah. Banyak, tuan-tuan. Sehingga kan isteri saya, dia cakap dengan saya, bang, kalau saya cakap benda ni, dia tahu perkara yang dia nak cakap ni saya tak suka. Apa dia? Apa yang perkara yang dia nak cakap ni saya tak suka. Perkara yang semua orang terdetik dalam hati. Bang, abang ada orang buat ke? Saya kata. Saya kata yang buat saya Allah. Betul tak? Saya tak ada berubat, tuan-tuan. Saya tak ada ru'yah ke, saya tak ada apa, tak ada, tuan-tuan. Saya percaya yang Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya yang berusaha untuk buat baik dan jadi baik, tuan-tuan. Alhamdulillah, bulan yang hadapan dia, saya sihat. Sihat, tuan-tuan. Sampai sekarang, tak ada apa-apa.
Ketika kita mula percayakan Allah, percayakan Allah, percayakan Allah, percayakan Allah. Kerana yang mendatangkan mudarat Allah, yang mengangkat mudarat Allah. Kita nak percaya siapa, tuan-tuan? Syaitan ni pandai tak? Ketika kita mula nak jadi baik, dia tengok apa asbab yang boleh mengeluarkan kita daripada percayakan Allah. Jalan itulah yang diusik kita supaya kita boleh mensyirikkan Allah. Tuhan kita Allah dan Tuhan sekalian makhluk juga Allah. Tak ada apa-apalah tuan. Saya nak tanya tuan-tuan. Ketika Nabi minum racun daripada orang Yahudi, saya nak tanya tuan-tuan. Nabi agak-agak tuan-tuan lah, pada fikiran tuan-tuan lah, Nabi tak tahu ke itu racun? Kan Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi kan? Masa Nabi minum racun tu, saya nak tanya tuan-tuan lah, Nabi ni tak tahu ke yang tu racun? Tapi sebab Nabi ni pun manusia. Mana dalilnya? Kan dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Aku pun orang manusia macam kamu juga. Nampak tak? Tapi sihat tak Nabi? Sihat. Kerana Nabi tetap percaya Allah sayang dia. Allah. Tak gitu? Ke macam mana? Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan. Ni nak habis perenggan ni. Saya dah lencung banyak ni. Cerita batuk darah lah, apalah. Tak masuk dalam kitab ni. Maka yang demikian itu sebahagian daripada nikmat yang amat besar kepadanya. Apa nikmat dia? Makrifah ini nikmat yang amat besar. Apabila engkau telik dengan mata hatimu kepada segala tanda Tuhanmu yang menunjukkan atas keesaannya. Macam mana ke mana kita pergi, apa kita buat, kita akan nampak akan kebesaran Allah. Tapi nak nampak kebesaran Allah ni kena jadi hamba dulu. Mana kena jadi hamba dulu yang boleh nampak kebesaran Allah dalam ayat Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat depan ni apa? Allazi barakna hawlahu kan linuriyahu min ayatina. Saya nak ambil linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan akan kebesaran-kebesaran kami. Yang boleh melihat kebesaran Allah, hamba Allah. Kalau hamba nafsu tak nampak. Kalau hamba dunia tak nampak. Kalau hamba syaitan tak nampak. Kalau hamba diri tak nampak. Yang boleh nampak kebesaran Allah hanya hamba Allah. Jadi usaha tuan-tuan, tukarkan diri kita dari jadi hamba dunia kepada hamba Allah. Dunia tak salah, tapi jangan jadi hamba. Dunia tak salah, tapi jangan jadi hamba. Peluk dunia, sayang dunia, takut dunia kurang. Tuan-tuan, dunia tak kurang tuan-tuan. Percayalah. Percayalah tuan-tuan. Dunia tak pernah kurang. Jika kita berniaga dengan Allah. Ni kalau saya salah ayat ni tolong tegur. Tijaratan lan tabura. Perniagaan yang tidak pernah rugi adalah berniaga dengan Allah.
Tuan-tuan pun tahu kan saya macam mana saya belajar sekarang. Saya belajar macam mana tuan-tuan. Saya tak terima sagu hati masjid sekarang. Masjid bagi saya tolak. Saya nak tanya diri saya, betul tak saya berhubung dengan Allah? Kalau saya tolak tu, saya tak boleh datang tak? Saya miskin tak? Tuan-tuan, semakin saya tolak, semakin Allah tunjukkan kebesarannya. Saya cakap dengan orang rumah saya, jikalah sedemikian keadaan yang berlaku, 30 tahun dulu saya tolak duit sagu hati masjid ni. Rupanya Allah tengok kita, engkau percaya dengan aku atau tidak? Ketika aku nyatakan daripada lisan kekasihku Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang belajar dan orang yang mengajar, kafalahu rizqahu, rezekinya aku jamin, apa yang diperlukan akan kucukupkan, kata Allah. Sehingga kan dalam sebuah hadis Allahu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi hambanya, lalu diberitahu kepada sekalian malaikat, si fulan itu aku kasihi, kata Allah. Lalu malaikat memberitahu kepada sekalian makhluk Allah di bumi ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, si fulan itu aku sayang dan aku cinta. Lalu seluruh makhluk di bumi ini berlumba-lumba untuk berkhidmat kepadanya. Tapi kalau kita masih sayang dunia, tuan-tuan, kita tak masuk dalam hadis tu. Genggam, takut, kurang. Kita lupa Allah dah sebut dah dalam hadis qudsi, Nabi dah sebut dalam hadis macam ni, tapi masih kita tak percaya. Tak? Senang ke susah tuan-tuan dengan Allah Ta'ala ni? Ketika kita tak percayakan Allah, macam mana tuan-tuan? Ketika kita tak percayakan Allah, macam mana? Saja saya kongsikan tuan-tuan, saya pun masih belajar. Bukan saya bagus tak. Nanti orang kata ustaz dia cerita yang dia bagus, tak. Saya masih belajar. Kalau saya tak belajar, macam mana saya nak tahu apa yang disebut oleh Nabi, apa yang berlaku, apa yang dijanjikan oleh Allah? Kita belajarlah. Kita dah tahu macam mana nak pakai senapang pergi berburu. Tapi kita tak masuk hutan. Tuan-tuan, nak belajar apa? Tembak apa? Senapang ada, peluru ada, dah belajar. Tapi tuan-tuan tak masuk hutan. Tuan-tuan nak tembak apa? Takkan tuan-tuan tembak buah duku? Kan? Tuan-tuan ada senapang, ada peluru, pergi tembak musang king. Tak feel lah tuan-tuan. Kita kena masuk hutan, cari seladang, cari kancil, cari rusa, barulah rasa. Ini kita pergi tembak buah dokong. Lalu jalan tu, barulah kita rasa, oh begini. Ketika tuan-tuan mujahadah di dalam mencari seekor rusa, susah tuan-tuan. Dan tuan-tuan nampak, ketika tuan-tuan tembak rusa, rebah rusa, tuan-tuan rasa puas. Bila masa tuan-tuan rasa puas lagi, ketika tuan-tuan dapat bawa keluar rusa itu daripada hutan. Tuan-tuan tembak, puas tak? Puas. Tapi rusa tak boleh bawa keluar. Tuan-tuan rasa apa? Kesal tuan-tuan. Boleh dah rusa seekor, tapi tak boleh bawa tubik, kata. Tak boleh bawa kelik, kata. Jadi, tak boleh bawa macam mana tuan-tuan? Begitulah keadaannya antara hamba dengan Allah. Mudah tuan-tuan, jangan risau. Baik, sikit lagi. Ada 2 perenggan.
InsyaAllah saya nak berhenti dah tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan macam nak meninggal dunia. Ya. Ya, Masya Allah. Sikit lagi 2 perenggan. Sebenarnya nak dekat Allah ni susah kan? Susah. Sakit nak dekat Allah. Ya, seksa nak dekat Allah. Ya, rupanya itu rasanya. Sebab apa rasa susah, rasa sakit? Sebab kat sana nanti kita rasa seronok. Macam mana boleh seronok? Sebab duduk dalam syurga Allah. Maka engkau dapat petunjuk kepada hak Ta'ala dengan sebenarnya. Apa dia? Nanti kita dapat hidayah. Bila kita dapat kenal Allah, lalu kita akan dapat petunjuk demi petunjuk. Dan engkau tiada lagi memerlukan sebab dan amalan bagi berusaha mendapatkan makrifah. Kata itu kita tak payah bersusah-susah kerana kita sentiasa dalam hidayah Allah, petunjuk Allah. Baik tuan-tuan. Ada orang dia nak dapat rezeki tiap-tiap hari, dia tak tinggal surah Al-Waqi'ah. Kalau dia tinggal, dia kata apa? Oh nanti rezeki dok mari. Oh. Nampak tak? Betul tak? Aku kena baca ni. Sebab Nabi janji siapa baca surah Waqi'ah, rezeki dia luas. Ketika kita baca, mula sayang. Sayang apa? Sayang nak tinggal. Takut rezeki itu mahal. Bila baca murah, tak baca mahal. Tuan-tuan, saya nak tanya. Halus tak? Di dalamnya itu ada sedikit penipuan. Di mana? Ketika kita bergantung dengan suratul Waqi'ah, kita tak bergantung kepada yang memiliki surah Al-Waqi'ah, kalam Al-Waqi'ah. Sikit je. Nampak tak? Kita mula ni, kenapa tak nak tinggal? Nanti kalau tak baca ni, rezeki mahal. Nampak tak? Pandai tak? Pandai tak ni? Kerja satu orang makhluk ni. Satu orang makhluk ni, kerja dia pandai. Iblis ni tuan-tuan, dia bukan semua suruh orang buat jahat. Ada juga dia suruh buat baik, tapi akhirnya jahat. Ketika kita mula bergantung kepada selain Allah. Jadi yang salahnya surah Waqi'ah ke? Yang salahnya yang baca Waqi'ah? Saya nak tanya tuan-tuan. Bukan surah Waqi'ah yang salah. Lalu bila orang dengar apa saya cakap, dia kata, Ustaz, kan ada Nabi sebut dalam ni berkenaan dengan kelebihan Al-Waqi'ah. Betul. Yang salahnya yang baca Waqi'ah. Bukan salah kelebihan Waqi'ah, bukan salah surah Waqi'ah. Yang salahnya yang baca Waqi'ah. Sebab dia telah mula pegang surah Waqi'ah lah yang memudahkan rezekinya, bukan yang memiliki surah Waqi'ah. Ketika itu dia sayang Al-Waqi'ah, dia tak sayang pemilik Waqi'ah. Tuan-tuan, nampak tak apa saya nak cakap? Dunia salah tak? Tak salah. Duit tak salah. Ketika tuan-tuan dapat duit, tuan-tuan rasa apa? RM10 suka? RM1? Sombong. RM10 suka? RM1? Sombong. Jadi yang salah RM1 ke yang salah yang pegang RM1? Duit RM1 tak salah,
tetapi yang pegang duit RM1 juta tu yang salah. Sebab yang sombong bukan duit RM1 juta. Yang sombong yang memiliki duit RM1 juta. Yang angkuh yang memiliki RM1 juta. Bukan RM1 juta. Jika mana dunia itu duduk pada tangan yang betul, dia jadi betul. Ketika dunia itu duduk pada tangan yang tidak betul, dia jadi tidak Jika mana dunia itu duduk pada tangan ahlul jannah, dia menyebabkan dunia ini asbab untuk dia masuk jannah Allah. Jika dunia itu duduk pada tangan ahli neraka Allah, maka dunia itu menjadi asbab dia masuk neraka Allah. Jadi bukan betulkan dunia, betulkan diri. Nah, setakat ni tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kita masuk matan yang ke-8. Nah tu. 8 lagi, 8.2 tak. Ya. Insya-Allah. Jadi setakat ni je pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tolong doakan saya tuan-tuan. Mudah-mudahan saya istiqamah dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat. Yang tu juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua istiqamah nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi ilmu yang ada pada kita jadi dekat, harta yang ada pada kita jadi dekat, amalan sunat, ibadat-ibadat yang Allah bagi pada kita jadi tambah dekat dengan Allah. Itu je, kita bukan nak apa pun. Kita nak dekat Allah, Allah sayang. Allahu. Ya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang mengenal akan Kau, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sangat kasih dan sayang kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Jangan Kau sesatkan kami, ya Allah, setelah Kau beri hidayah atas kami. Ya Allah, istiqamahkan kami pada jalan yang benar, ya Allah. Istiqamahkan kaki-kaki kami pada jalan Kau yang benar, ya Allah. Istiqamahkanlah dan tetapkan hati-hati kami di dalam agama-Mu, ya Allah, dalam berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan kami orang yang ikhlas dalam perkataan kami, dalam amal kami, dalam segala perkara urusan kami. Kami, ya Allah, hanya menghendaki Engkau, ya Arhamar Rahimin. Tidak ada habuan lain, ya Allah, yang kami mohon dan kami minta. Hanya kasih sayang Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.